Assalamualaikum. Kembali kita ke Konti IMRFM bertemankan saya DJ Tini di sini. InsyaAllah daripada 2.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang. Mungkin bagi anda yang dah biasa mengikuti segmen Apa Kata Dr. Sharifah Mazlina, biasanya kan 2.30 petang tu dah start. Tapi hari ni ada sebenarnya. Jangan risau, ada. Bersama kita hari ini Dr. Sharifah Mazlina. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar radio IMR dan juga kepada DJ bertugas. Waalaikumsalam. Okeylah, tajuk kita pada hari ni doktor apa kata kita berwaspada? Okey, insya-Allah. Saya pun tak tahu kenapa soalan ni dia dikemukakan. Dia mesti ada cerita di sebalik soalan yang dikemukakan ni. Kok mungkin ada DJ ada cerita di sebaliknya ke, atau pihak management IMR ni yang tiba-tiba keluarkan topik nak tanya kat saya ni, kenapa kita kena berwaspada? Okeylah doktor. Ada rahsia ke? Sebenarnya tak ada rahsia pun. Sebenarnya tak ada rahsia. Mungkin kalau kita dengar perkataan berwaspada ni, mungkin perkataan lain yang kita boleh fikirkan adalah berhati-hatilah. Betul. Berhati-hati. Mungkin tak semestinya di tempat kerja, di mana-mana, apa sekalipun, ibadah sekali yang kita buat sekalipun, di jalan raya pun kita kena berwaspada. Betul. Sangat betul. Khususnya dalam dunia zaman sekarang ni, yang kita memang kena berwaspada lah kepada banyak perkara yang kita akan bincangkan hari ini. Dan saya menjemputlah pendengar-pendengar setia dan pendengar-pendengar baru dalam Radio IMR. Dan sebelum tu saya nak ucapkan selamat mendengar buat peminat setia, orang Seremban, orang Brunei, untuk Fatmawati yang tak ketinggalan sampai saya dengar sekarang ni dia dah ada promo sekarang ni dan pengikut bagus juga daripada Brunei. Kalau saya boleh sebutkan Hajah Jawiyah, Hajah Jaya dan kita ada satu pendengar baru juga daripada UK, kawan saya, Mr. Musa. Dia memang orang sana ke ataupun dia memang orang sana. Dan ini dah insyaAllah dia cuba nak masuk. Jadi saya tadi beritahu dia 5 minit lagi nak kudara. So hopefully dia mendengar, dan kalau dia boleh faham lah kita cakap Melayu kan, tapi dia just nak dengar suara dulu, nak tengok IMR radio ni macam mana dan sebagainya. Okey. Kita berbalik kepada topik kita berwaspada ni. Kalau tengok soalan pertama yang diberikan kepada saya, apakah definasi waspada dari pandangan saya? Saya rasa pandangan saya ke pandangan semua orang sama je lah. Waspada tu maknanya hati-hati. Okay? Dalam banyak perkara, saya rasa sejak kecil itulah perkataan yang sering dikeluarkan dari mulut ibu bapa kita. Hati-hati, dalam banyak benda. Cuma sekarang ni mungkin bahasa komersial dia lebih kepada berwaspada lah, bahasa standard. Jadi simple word nak faham ialah berwaspada. Kalau zaman dulu tak berapa banyak, kalau kita dengar mak bapak kata hati-hati tu bila nak jalan lintas jalan raya, kalau kita pegang barang-barang tajam, kita selalu dengar. Jarang juga zaman dulu kita dengar cakap hati-hati waspada dalam banyak perkara. Tapi zaman sekarang saya kata boleh dikatakan setiap perkara kita buat mesti akan ada kata hati-hati waspada satu macam peringatan yang menakutkan. Jadi kenapa perkara ini berlaku zaman sekarang? Itu yang menarik untuk kita perbincangkan hari ini. Jadi untuk pendahuluan itulah saya kata apa-apa kita buat pun waspada tu bererti hati-hati. Dan lebih menarik lagi perkataan waspada yang kalau saya boleh ulas waspada datang daripada was-was kepada. Pada saya lah, pandangan saya. Was-was kepada, sebab tu jadi waspada. Was-was kepada siapa? Was-was pada apa? Okey? Jadi kalau nak jadi was-was tu lebih baik kita berwas-was, berhati-hati. Contoh, nak berlintas jalan, kita was-was. Jadi was-was pada lalu lintas tu. Was-was pada kenderaan yang akan datang. Jadi kalau kita was-was, jadi elok kita berwaspada. Apa saja yang kita ada rasa was-was tu, eloknya kita berwaspada. Sebab was-was tu menunjukkan ketidakyakinan diri, ketidakpastian. Jadi biasanya orang yang tak ada keyakinan, tak pasti, was-was ni berakhir dengan kegagalan ataupun musibah lah. Contoh nak lintas jalan tak pasti. Jarak antara kenderaan tu dengan diri dia. Dia nak keluar tak masuk. Nak pergi tak pergi. Berakhir dengan selalunya kemalangan. Ini yang jadi sebab tu orang kata waspada. Hati-hati. Kalau tak pasti jangan lintas. Tak berhati-hati jangan keluarkan kenderaan tu daripada simpang. Jadi pandangan saya senang je. Was-was tu gabungan daripada waspada tu gabungan daripada was-was dan juga hati-hati kepada satu atau pada apa-apa. Gabungan dia.
Senang je. Itu nampaknya introductionnya mengenai apa kata kita berwaspada. Tapi sebelum kita nak pergi kepada soalan yang kedua, saya nak baca sikit lah di antara rakan Facebook kita daripada Fatmawati Irfani. Dia cakap, selamat petang semua. Selamat petang DJ bertugas. Selamat petang ikon negara yang hebat, Dr. Hajah Sharifah Mazina. Selamat petang. Saya tunggu segmen ini, dia kata. Dah pergi makan belum? Dah pergi makan ke belum? Tanya doktor kepada Sharifah, kepada Fatmawati. Okay. Selalu dia kata ni, dan sampai menggigil ni, tak makan ni, tunggu siaran ni. Orang Nagari. Aduh, okeylah. Kita nak pergi kepada soalan yang kedua ni. Kenapa lah agaknya kenapa perlu ada sifat waspada dalam diri masing-masing ni? Betul. Perlu ada ya, sebab kalau kita pernah dengar peribahasa sesar dahulu pendapatan, sesar kemudian tidak berguna lagi. Itulah sebab dia. Jadi kita perlu berwaspada sebelum kita menyesal. Sebab kadang-kadang bila kita tidak berwaspada ni, dia akan berakhir dengan menyusahkan diri sendiri. Okay? Dan biasanya siapa yang tak berwaspada? Orang yang ego, orang yang tunjuk pandai, orang yang overconfident, orang yang main cuba je hentam kromo saja, orang yang cuai, leka. Ini semua orang yang tak berwaspada. Dan biasanya orang-orang macam ni selalu kita dengar apa jadi musibah, kesilapan yang besar. Sebab kalau perbuatan itu atau perkara yang kita buat itu tidak begitu memudaratkan, tidak begitu tinggi risiko, dia tak apa. Tapi apa kata kalau sebab tak berwaspada, cuai, leka, tak berhati-hati ni, contohnya kalau kata PIN number bank kita tak berwaspada, tak kisah pun, tak adalah orang akan ambilnya, tak adalah, tiba-tiba kena curi. Kebetulan kita baru bank in duit yang banyak dalam tu. Sekelip mata je duit hilang. Nak buat apa? Kalau dah hilang tak boleh buat apa lagi dah. So jadi itulah kata berakhir jangan akan menyusahkan diri sendiri atau mungkin lebih teruk menyusahkan orang. Sebab tu kita selalu orang pesan hati-hati, waspada. Kadang-kadang benda ni berlaku daripada budak kecil sampailah kepada orang dewasa dalam segala benda. Sebab musibah tu nak berlaku sekelip mata je. Contoh, pegang pisau tajam, kita kata hati-hati, tapi tak nak dengar. Dan selalunya orang yang memberi nasihat kata hati-hati atau waspada tu orang tu lebih mengetahui. Selalunya, ataupun setidaknya dia dapat membayangkan, cara dia ni buat ni macam nak kena je ni kan. Baik kita ingatkan dia hati-hati. Jadi makna orang lain nampak mungkin kemungkinan kesilapan kita akan buat. Kadang-kadang kita tak nampak diri sendiri, kita ada blind spot tentang kekurangan kita. Jadi bila orang tegur, maknanya orang itu nampak blind spot kita ni, maka kita terima. Jangan kita menyombong. Saya ambil satu yang sangat senang orang selalu cakap dalam kereta. Orang selalu kata pemandu tu pilot lah. Yang duduk sebelah tu co-pilot. Kadang-kadang co-pilot ni terang. Dia cakap, bagi signal. Sebelah kiri, tengah sangat ni. Apa yang pilot akan cakap? Kau diam Dia tahulah, dia tahu. Dia tak suka ditegur, dia tak suka diingat-ingatkan. Kata, ataupun dia cakap, aku tahulah aku yang buat kereta, kau diam. Pasang lagu je, dengar radio, sudah. Jadi, teguran yang tak nak diterima. Biasanya, bila kita dah nampak kemungkinan orang tu mungkin bawa dalam keadaan bahaya dan sebagainya, dia tak nak dengar, berlanggar, masa tu yang sedap nak bagi balik. Dah berlanggar, kita kata apa? Kan dia cakap, itu lembut lagi lah tu. Kalau yang sedap lagi, padan muka. Kan? Kalau kanak-kanak tu, bila mak bapak dia kata, hati-hati, dia degil juga. Bila kena, dia akan kenalah nanti tambahan lagi kan. Jadi, biasanya waspada ini, macam saya kata tadi, kita selalunya tak nampak. Tapi orang kan nampak sebab tu orang ingatkan kita. Walau bagaimanapun, waspada yang terbaik ialah kalau kita ada kesedaran diri. Itu sangat penting. Tapi ni tak ramai tahu orang ada kesedaran diri ni. Orang yang ada kesedaran diri tentang waspada ni, bererti orang ni sangat berhati-hati. Dia akan berhati-hati dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam percakapan, dalam apa pun dia nak buat. Dia mesti tengok keliling dan sebagainya. Dia berhati-hati selalu. Lagi-lagi kalau orang tu terkenal dan sebagainya, lagilah waspada dia akan tinggi. Tapi tak semestinya orang tak terkenal, orang biasa ni tak perlu berhati-hati. Sebab waspada ni berlaku dalam segala aspek. Percakapan, pertuturan, perbuatan, kita punya penulisan kita, apa sajalah. Even nak upload something dekat Facebook pun hati-hati, silap orang saman. Kan? Jadi waspada ini sangat penting lah sebenarnya untuk semua orang, bukan tak kira usia, umur, jantina dan sebagainya.
Itulah di antaranya lah ya. Saya berminat tadi bila doktor cakap berhati-hati itu ni ataupun berwaspada ni, biasanya orang lain yang perasan kan. Betul. Okeylah, saya nak move pada soalan yang ketiga ni. Apakah antara perkara apabila doktor memerlukan sifat waspada ni? Mungkin doktor boleh share sikit lah, aktiviti apa-apa ke, perkara apa-apa. Okey, untuk saya akan berhati-hati dalam beberapa perkara ni. Satu, berwaspada. Satu, kalau perkara yang saya nak buat itu berisiko tinggi, memang saya akan berwaspada. Macam contoh, sepanjang saya mengembara di Kutub, memang saya rasa hari-hari itu sifat berwaspada tu tak boleh dikurangkan langsung. Setiap langkah, setiap perkara yang saya buat, saya kena berwaspada sebab risikonya terlalu tinggi. Macam saya kata, kalau saya silap pijak atas ais yang rapuh, jerlus terus masuk terus terjunam bawah dasar laut 14,000 meter ke bawah. Itu bahaya. Jadi hati-hati, waspada sepanjang masa. Tengok apa risiko, ada rekahan ke, nipis ke air batu tu. Kemudian keliling kena tengok ada tak beruang kutub mengekor kat belakang. Okey. Lepas tu saya bawa senjata, kena waspada. Walaupun senjata tu untuk melindung saya kena tengok sama ada trigger dia tu dah tertarik secara sendiri ke, kok tertembak pinggang sendiri nanti kan, dan sebagainya. Ini semua adalah kecuaian. Sebab tu kita tengok macam kadang-kadang kita selalu dengar anggota-anggota keselamatan tengah sedang mencuci senjata tu, boom, termeletup. Sebab mungkin tak berwaspada. Kadang-kadang kita ambil sambil lewa, tak ada apa-apa lah, tak ada peluru dalam tu, walaupun kelongsong dah dikeluar, sebenarnya mungkin ada peluru lagi dalam tu, satu terselit dan sebagainya. Kita kena waspada dalam apa saja aktiviti yang berisiko tinggi. Ini termasuk pada saya dalam memandu kereta. Walaupun kita nampak dia selamat, kita duduk selesa dalam dia, tapi kita kena ambil tahu sesuatu tentang kereta tu. Ada tanda-tanda yang tak bagus, sebelum pergi cek semua tayar, segala-galanya. Sebab kita tak tahu, satu kesilapan yang kecil mungkin mengakibatkan nyawa kita akan tergadai. Jadi kena berwaspada dalam segala benda. Jadi itu pertama, saya akan sangat berwaspada seboleh-bolehnya dalam aktiviti yang berisiko tinggi. Yang kedua, apabila melibatkan orang lain atau perasaan orang lain, memang saya akan berhati-hati. Contoh dalam perbualan, kadang-kadang ada orang tanya soalan, kadang-kadang orang tanya itu, tanya ini. Jadi kalau saya nak bercakap tu, saya fikir 2-3 kali, waspada sebab takut orang terasa tersentuh hati. Kadang-kadang manusia ni sensitif, dia cukup berlainan, susah nak dijangka. Kadang-kadang senyum, marah ke? Tak, dia kata. Tapi sebenarnya dia dah termakan hati, berulam jantung. Okey, cicah sambal sikit. Jadi pedih tu, perahkan asam limau. Menjeruk dia, itu yang kita tak sanggup. Jadi waspada dalam perbuatan, pertuturan percakapan kita. Itu termasuk juga saya kata tadi, waspada dalam pertuturan. Yang ketiga, saya kena juga selalunya berwaspada dalam membuat keputusan. Ini sangat penting sebab bila kita buat keputusan, dia sudah jadi satu tindakan yang kita dah buat. Jadi kalau keputusan itu sangat risiko tinggi, nak tarik balik dah susah. Orang kata terlajak perahu boleh ditarik, terlajak kata tak boleh nak undur. Jadi membuat keputusan ni dalam banyak perkara. Satu, kita menjawab secara lisan. Setuju. Okay? Kalau tak setuju, baik cakap tak setuju. Macam contoh nikah kahwin ni. Tok Kadir dah tanya kat perempuan, awak setuju ke nak dinikahkan ni? Dia was-was. Dia diam. Orang kata kalau diam tu setuju. Diam tu setuju. Padahal dia diam tu dia tengah fikir nak ke tak nak ni. Macam mana ni 50-50. Jadi silat-silat bulan dah terkahwin. Bahaya. Cerita drama lah ni. Okey. Kemudian dalam membuat keputusan seperti katalah menjual beli harta tanah, menjual beli sesuatu, nak bertukar-tukar barang. Jadi benda dah kata, terpaksa dikotakan lah. Okay, dan kita berjanji dengan budak-budak pun kita kena kotakan. Jadi apatah lagi dalam perbuatan membuat keputusan yang ada tanda tangan, yang ada dokumen. Itu dah tak boleh nak tarik balik. Itu kena hati-hati. Kemudian sesuatu perkara yang melibatkan keuangan. Ini memang kena berwaspada. Zaman sekarang ni lagilah manusia ramai yang kita tak kenal dan manusia yang bertopingkan macam-macam. Kita tak tahu orang tu nampak baik tetapi sebenarnya ada niat yang bukan-bukan. Jadi kita kena tanya hati kita, kita kena tengok dengan siapa kita berurusan. Kalau kita yakin, insyaAllah tak ada apa. Tapi kalau kita was-was, kita kena lambatkan sikit proses membuat keputusan yang melibatkan keuangan. Keuangan ni kita kena betul-betul pantau, baca nilai, tengok kontrak. Betul ke barang tu dijual, wujud ke barang tu, bisnes macam mana, banyak perkara, pinjaman, hati-hati. Kemudian saya akan berwaspada
dalam perkara yang ada kemungkinan. Kemungkinan tu makna perkara yang 50-50. Memang saya akan waspada. Contoh, kalau saya nak buat sesuatu tapi hati saya 50-50. Dia ada kemungkinan. Dia ada kemungkinan berjaya, ada kemungkinan gagal. Ada kemungkinan jadi, ada tak jadi. Jadi bila ada dua pilihan yang sama berat, saya akan sangat berwaspada. Kalau boleh saya diam aja. Stop dulu, jangan buat apa-apa tindakan. Sebabnya dalam keadaan yang 50-50 ni selalunya dengan tak cukup ilmu lah akan jadi macam tu. Tak cukup ilmu, tak cukup pengetahuan dan dalam keadaan was-was. So jangan teruskan sebenarnya. Waspada kat situ. Dan kalau orang mendesak kita dalam membuat keputusan walaupun kita 50-50, biasanya ada perkara tak bagus kat situ. Dan orang tu mengambil kesempatan atas kita punya 50 kegoyahan kita tu. Jadi kena berwaspada. Bagi pendengar kalau ada urusan anda yang orang mendesak anda dalam keadaan anda 50-50, maknanya dia sedang mengambil kesempatan atas kelemahan yang dia dapat lihat sangat ketara kepada anda ni. Jadi hati-hati kat situ. Kemudian saya juga akan sangat berhati-hati kalau ada apa-apa dokumen yang ada unsur-unsur perundangan, ada unsur kontrak. Macam jadi duta, saya jadi duta produk ni, saya dah tahulah asam garamnya. Dah 11 duta produk. Jadi bila dapat kontrak tu, baca satu-satu walaupun kontrak di satu page je. Baca sebab kadang-kadang ada clause-clause yang hidden message, hidden agenda yang kita tak tahu. Dia kata tak boleh ni, tak boleh itu. Tapi terlalu umum. Dan kita tanya dia betul-betul. Umum ni makna adakah merangkumi itu, merangkumi ini. Takut besok kita yang kena. Macam kita tengoklah baru ni isu artis yang dikatakan tak boleh berkahwin. Pada kalau satu sangat umum. Itu contoh dia tu. Jadi kita berhati-hati sebelum sign. Kalau tak pasti, tanya. Dapat kepastian atau tambahkan. Minta mereka tambahkan ayat dalam klausa tu. Itu sangat penting. Itu sedikit yang saya kata di mana saya dan saya mengingatkan semua orang untuk berwaspada dalam tindakan kita yang tentang perkara ni. Saya berminat tadi nak tanya doktor sebenarnya tadi. Yang bila mana doktor kata bila seseorang itu 50-50 kan. Jadi kalau orang itu mendesak, agaknya cara yang terbaik yang mungkin kita boleh hold dululah orang itu. Macam mana caranya agaknya? Bagi tahu dia terus terang. Kita tak perlu orang kata berselindung demi nak menjaga hati sesiapa. Sebab dalam sesuatu perkara penting untuk kita membuat keputusan, itu adalah hak kita, hak mutlak kita. Ya, jadi beritahu kat dia, okey, bagi saya masa dan ruang untuk saya menilai benda ni. Sebab pada saya tak berapa pasti dan yakin untuk membuat keputusan sekarang. Dan biasanya contohlah jurujual ataupun orang yang nak membuat sesuatu, nak rebutkan peluang dengan kita, dia akan kata, oh ini hari terakhir. Dan kalau kita tengok orang yang mendesak sampai macam tu sekali, jangan libatkan diri. Biasanya itu semua trik zaman sekarang. Jangan, ini peluang terakhir, kita cuma offer kat you seorang saja. Ni last date. Kalau you tak ambil ni, rugilah. Cakap jangan dia, tak apalah, biarlah saya rugi sekarang ni. Supaya saya tak rugi kemudian hari. Jadi kita kena berani, kita kena yakin dalam membuat penilaian dan keputusan pada ketika itu. Dan sebaik-baik ini jangan buat keputusan dalam keadaan terdesak. Itu dia. Itu nasihat yang berguna untuk kita, insya-Allah. Okeylah, saya nak pergi kepada soalan yang seterusnya ni. Adakah jika kita terlalu berwaspada doktor, agaknya boleh mendatangkan kemudaratan ke macam mana? Okey, terlalu berwaspada pun tak bagus juga. Jadi kita ni kena orang kata berpada-pada lah. Kalau over sangat berwaspada pun orang bosan dengan kita nanti. Alah, dia ni susah lah, orang protokol dipanggil nanti kan. Itu tak boleh, ini tak boleh, semua nak berwaspada. Nanti segala urusan nak kena plan awal dengan dia. Sebabnya kalau orang yang terlalu berwaspada ni pula orang yang dianggap sebagai terlalu rigid, orang yang terlalu particulars, orang yang terlalu berkira, orang yang terlalu kedekut. Semua yang keterlaluan tu akan ada pada orang yang terlalu berwaspada sangat. Jadi kita berwaspada tu orang kata mengikut kesesuaian. Kita berhati-hati mengikut keperluan. Tapi bukanlah sepanjang masa kita berwaspada. Itu dah tak bagus sangat. Keterlaluan sangat itu sehingga menyebabkan dia akan membuatkan kita tak pergi ke mana lah. Okey, contoh kalau ibu bapa yang terlalu berwaspada sampai kontrol perjalanan anak, itu tak boleh, ini tak boleh, terlampau berwaspada, apa jadi? Tekanan pada anak tu sebab tak ada diberikan kebebasan sedikit untuk mereka meneruskan kehidupan, respon kepada aktiviti luar dan sebagainya. Terlampau parents terlalu berwaspada pun tak boleh. Isteri terlalu berwaspada pada suami, maka timbullah cemburu buta. Begitu juga suami kepada isteri. Kawan-kawan terlalu berwaspada, maka timbullah perbuatan syak wasangka. Asyik syak kat orang, terlalu orang buat sikit je, dia ni menipu, padahal kawan baik ni. Sebab terlalu berwaspada, dia akan membawa sifat negatif juga sebenarnya. Jadi
perlu tetapi tidak boleh keterlaluan. Over orang katakan, obsesi sangat tentang waspada, itu tak boleh sangatlah. Okey. Jadi pada saya lebih baik kita berwaspada tapi jangan keterlaluan, itu yang sangat penting. Itulah di antaranya. Maksudnya berpada-padalah, bersederhana dalam berwaspada. Sederhana lebih sikit boleh lah. Tapi jangan terlalu. Waspada zaman sekarang ni, sederhana tu tak boleh dipakai sangat pun sebenarnya. Sederhana tu lah kita macam sempoi lah. Nak waspada pun boleh, tak nak pun boleh. Dia tengah-tengah. Dan tengah-tengah ni tak bagus. Kalau saya bagi peratus, senang nak faham lah. Kita boleh waspada sampai tahap 70-75%. Perlu. Tapi jangan sampai 90% waspada, itu dah jadi rigid dalam hidup. Perlu sampai 70% sebab dalam dunia sekarang yang serba mencabar, ramai orang ambil kesempatan, banyak sangat penipuan, penipuan secara internet, penipuan dalam segala benda. Yang sekarang ni pun kita dengar penipuan secara sihir lah, macam-macam yang saya tengok dekat Facebook. Dia kata, hati-hati kalau orang calit bagi business card, jangan cium, nanti you terus tak perasan. Tak, macam-macam cerita lah. Jadi sebab tu kata dalam hidup sekarang perlu ada waspada. Tu saya kata pergilah ke tahap sampai 70%. Kita sentiasa hati-hati. Nak keluar kereta tengok kiri kanan, nak tutup kereta tengok juga betul-betul lock tak lock. Perlu, tapi jangan sampai over. Itu maksud saya. Okey, itu di antaranya lah penerangan mengenai berwaspada. Okey lah. Macam ni saya nak tanya lagi sikit lah sebelum kita sampai kepada soalan yang kelima. Sekejap pula hari ni. Ya, itulah dia. Selalu rasa macam lama jugalah inputnya tu. Okey lah, tak apa, kita nak tanya lagi sikit. Boleh. Macam mana lah agaknya kan kalau nasihat untuk orang yang macam doktor kata tadi, apabila orang yang berwaspada tu biasanya orang lain yang berwaspada kepada seseorang itu, dan seseorang itu apabila nak menerima nasihat dia bersifat ego kan, macam tahulah kan. Ya, macam saya cakap tadi. Agaknya apalah nasihatnya, nasihat ataupun cara yang terbaik lah untuk kita menasihati orang yang tersebut. Okey, nak menasihat orang ni bukan senang. Kalau kita nak nasihat orang, kita sendiri kena ada ilmu. Sebabnya kita sendiri harus menjadi contoh. Tetapi tidaklah semestinya orang tak ada ilmu tak boleh nasihatkan orang lain. Ilmu tu bukanlah maksud you kena pandai, ada degree, ada doktor, ada profesor, baru boleh nasihat. Tidak. Menasihat ini merangkumi you tahu tentang kereta, you boleh nasihatkan orang, you boleh tegur orang. You ada kecekapan, ada kepandaian dalam electricity. Jadi you boleh kata, hati-hati, tangan basah jangan pegang plug. Nanti kan jadi rebonding nanti rambut ni. Kena electric short. So, kita perlu ada sedikit ilmu sebelum kita menegur seseorang. Okey, itu satu yang penting yang kita kena buat. Yang keduanya, kalau kita nak menegur orang tu, takut orang tu terkecil hati, kita boleh tegur dalam pelbagai cara. Kita tengok watak orang tu macam mana. Kalau orang tu dia jenis joker, jadi kita boleh tegur dia cara joke jugalah. Sebab itu penerimaan dia. Jadi kita tengok penerimaan orang tu macam mana. Kalau orang tu jenis serius, jadi kita harus terima cara dia dan kita kata, saya minta maaf minta maaf dulu, minta ampun, merapak sembah dulu dengan dia. Kata, I nak tegur sikit je. Jangan kecil hati tau. Saya nak cakap dengan you, you selalu tak off. You lepas tengok TV ke apa, you tak pernah off. Ini sebenarnya pembaziran elektrik. Dan kadang-kadang you selalu tangan basah-basah pegang plug. So kita tegur sebab apa, nanti kalau kena gini-gini renjatan, nanti menyesal kemudian tak guna. Lepas kita tegur tu, kita tengok reaksi dia. Kalau reaksi dia marah, okey, jangan teruskan lagi. Tak guna nak cerita-cerita sebab dia dah tunjuk reject, dia tak nak terima. You cerita lagi memang cik pasal lah. Okey. Dan pada you cuma you kata, tak apalah, saya dah tegur, saya dah ingatkan, itu saja. Dah lah. Okey, kalau dia marah juga dan kata, saya minta maaf, saya tegur, kok nanti jadi apa-apa, nanti jangan menyesal. Sindirlah sikit kan. Okey. Kalau orang tu santai, kita bahasa santai. Kalau orang tu jenis budak-budak, kita cuba cakap bahasa budak-budak. Sebab tu kadang-kadang budak-budak, kita kata dia tak faham bahasa, memanglah dia bahasa budak-budak, kita cakap bahasa orang dia bahasa, memang dia takkan faham bahasa. Jadi kita kena cakap bahasa dia. Okey. Kalau dia budak kecil, dia bukan kita cakap bahasa pelat, tapi intonasi kita, adik, ni kalau kena sakit tau, dia kena gini, kita ajar dia. Okay? Dia akan faham. Tapi kalau kita guna bahasa, adik, ini voltage dia 240 voltage. Kalau kena ni mati tau, dia faham ke? Jadi begitu pertuturan sesama kita ni, kadang-kadang kita kena tengok orang jugalah sebenarnya kan. Macam saya sendiri, ada masa saya serius, tapi kebanyakan masa saya joker. Jadi saya suka santai. Jadi bila orang tegur tu, saya kata, oh ya ke? Kadang-kadang saya menerima pun dalam keadaan lawak juga. Dan saya, ya ke?
nanti jadi gini-gini ya. Kita tengok pula orang tu boleh terima tak. Jadi apa-apa pun kita tengok penerimaan dan perbualan kita pada ketika itu. Yang penting message sampai. Message sampai dan kita mengingatkan kawan kita atau siapa pun supaya pandangan itu harus diambil serius lah sebenarnya. Okeylah, itulah di antaranya. Tapi doktor, saya nak tanya lagi sikit lah. Kalau macam saya sebagai orang yang lebih muda, kita nak menasihati seseorang yang lebih tua daripada kita, mungkin agak susah sikit lah. Mungkin doktor boleh bagi tips sikit. Itu memang kita terpaksa berhadapan dengan ego orang dewasa atau ego orang yang lebih berumur daripada kita. Selalunya orang yang lebih dewasa dan berumur ni, ego dia memang dia akan sangat tinggi lah berbanding dengan orang yang jauh lebih muda daripada kita. Kita akan pandang macam kau budak ingusan nak tegur aku. Okay? Jadi macam saya kata tadi, cara penyampaian kita tu harus mengikut situasi dan orang mana yang kita nak tegur. Okey. Contohlah kalau kata kita nak tegur bapak kita. Okay. Tapi kita tahu dia buat silap tu. Dia macam ambil sambil lewa, tangan basah-basah. Selalunya kita ambil tangan basah pegang plug ni, ramai orang buat. Macam tak takut pun. Jadi macam mana kita nak tegur dia? So kita tengok, macam saya kata tadi, tengok bawakan dia macam mana. Kalau dia orang yang serius, kita mulakan dengan minta maaf. Okay? Ayah minta maaf nak cakap ni bahaya ni. Ayah selalu pegang plug tangan basah. Bahaya sebab dia bila kena anytime renjatan ada yang renjatan menolak, tak apa. Kalau renjatan melekat, sampai mati kita kat situ. Bagi dia takut sikit. Dia kata, oh ya ke? Okay? Maknanya kita seperti nak educate dia, nak beri sedikit ilmu dekat dia. Sebab tu saya kata tadi, kalau nak menegur orang, bagusnya kita ada ilmu. Sebab kadang-kadang orang tu ego dia tebal, dia soal kita balik. Mana kau tahu? Apa jadi ni? Apa jadi ni? Apa jadi ni? Tak terjawab kita, nanti dia akan bagi kita semula. Dia kata, baru tahu sikit kau nak ajar aku. Kau pun tak tahu. Dah kena marah percuma. Kan? Sebab bila nak menegur orang tu, orang akan sensitif. Jadi perlu ada ilmu. Tapi kalau kita berhati mulia, kita berniat baik, nak mengingatkan orang supaya berwaspada, mulakan dengan minta maaf. Yang kedua, pastikan kita ada sikit ilmu tentang benda tu supaya kita boleh bersoal jawab lah kalau ditanya. Dan yang ketiga, kita santai dan jangan terlalu mendesak. Kita cuma ingat kalau dia tak nak terima tak apa. Tapi sekurang-kurang kita dah ingat, hati-hati. Itu saja. Sebab tu kita tengok kadang-kadang mak bapak kadang-kadang hari-hari dah sebut hati-hati, hati-hati. Tapi anak nak buat dek aja kan. Okay, dia biar je lah. Nanti kalau jatuh betul-betul lah, masa tu sedap dia keluarkan balik dia punya hutang dia kan. Okay? Jadi sama juga kita dalam kehidupan hari-hari, kita boleh mengingati. Macam saya pujilah dalam FB, kita banyak sekarang ni orang yang saling mengingati, menyampaikan mesej dengan cara yang sangat kreatif, yang bergambar, yang memberikan macam kata-kata hadis, nasihat Rasulullah dan sebagainya. Itu juga ada sebenarnya peringatan supaya berwaspada. Okay? Peringatan dalam memberi ilmu dengan cara kreatif. Kita pun boleh buat cara yang sama. Ada orang kadang-kadang nak tegur kawan segan. Dia hantar SMS je, forward gambar, message sampai. Sebab tu saya kata mengingatkan ni ada banyak cara, directly atau indirectly, but be kreatif. InsyaAllah lah orang tak kecil hati. Saya berminat sebenarnya dengan konsep pertama sekali nak tegur orang kena minta maaf dulu. Kita tak salah pun tak apa, kita minta maaf. Sebab sebenarnya minta maaf ini adalah kunci melembutkan hati orang dalam apa keadaan pun. Tak salah pun kita minta maaf. So takkan orang tu tiba-tiba nak marah kita buat kita minta maaf. Jadi of course hati dia akan lembut. Okeylah, dah senyap dekat situ. Dan senang untuk kita bercerita. Itu sangat penting. Terima kasihlah doktor di atas nasihat itu. Okeylah, kita nak move kepada soalan yang seterusnya. Bagaimana agaknya nak menyemai dan mewujudkan sifat berwaspada yang positif lah kita katakan. Pada diri sendiri. Okey. Satu kesedaran lah sebenarnya. Okey, selalunya orang yang tak pernah kena musibah ni, dia kurang nak berwaspada. Orang kata sudah tengantuk baru tengadah. Dah kena sekali ada pengalaman, insya-Allah dia akan berhati-hati. Tapi yang kita nak nasihatkan ni untuk orang yang tak pernah kena sesuatu musibah. Tak pernah kena sesuatu perkara yang orang ingatkan dia, akhirnya kena. Dia kena ada pengalaman sikit. Sorry, serak sikit suara, banyak sangat bercakap. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat untuk kita sendiri sebenarnya, satu, kita selalu kena, bila kita baca musibah orang, kita baca kejadian-kejadian, itulah mengingatkan kita. Kalau tak pernah jadi, sekurang-kurang kita ingatkan kita, kalau jadi kat aku ni, ya Allah, na'uzubillah. Kita selalu sebut macam tu, na'uzubillah. Jadi berwaspadalah.
Sebab tu pengetahuan, pembacaan, pengalaman orang itu adalah ilmu yang terbaik untuk kita belajar. Itu sangat penting. Jadi untuk siapa-siapa pun lah, kalau kata dia nak belajar macam mana saya nak kena berwaspada, selalu semaikan dalam diri sebelum buat sesuatu, waspada. Dalam apa perkara sekalipun, sebelum buat sesuatu, khususnya macam saya kata tadi, perkara-perkara yang ada 2, 4, 6 perkara penting yang saya sebut tadi, iaitu satu, perkara yang berisiko tinggi. Dua, kalau kita nak buat sesuatu yang melibatkan orang lain ataupun melibatkan perasaan orang lain. Yang ketiga, dalam perkara-perkara melibatkan tutur kata. Yang keempat, dalam perkara yang membuat keputusan. Yang kelima, dalam perkara yang melibatkan keuangan. Yang keenam, dalam perkara yang ada unsur kemungkinan, iaitu 50-50. Ada 7. Yang ketujuh, dalam perkara-perkara yang melibatkan undang-undang. Kalau sebenarnya dalam semua perkara kena buat lah. Contoh, satu lagi, hati-hati. Sekarang ni kena tambah yang ke-8. Dalam perkara yang melibatkan apa saja tentang mulut. Yang masuk dalam mulut dan yang keluar daripada mulut. Itu sangat penting, kena hati-hati. Ya. Kalau yang keluar daripada mulut ni, yang kata kerana mulut, badan binasa. Jadi waspada tu paling tinggi kat situ. Okey. Yang kedua, apa yang masuk dalam mulut, iaitu apa yang kita makan. Baru ni makan ayam silap, mati semua. Kan? Sebab tak hati-hati. Begitu juga kalau kita duk masuk, kita buat masuk juga lemak kat badan. Tu kita komplain berat badan naik. Kita komplain badan kita dah gemuk. Padahal kita tak berwaspada dalam pemakanan. Kita tak jaga diet kita dan sebagainya. Jadi cerita pasal mulut ni sangat penting lah. Jadi mulut adalah zon penting yang perlu dijaga keluar dan masuknya. Jadi kena pasang tol kat situ. Jadi kena berwaspada pada mulut, itu yang ke-8 sangat penting. Saya tinggal satu tadi, Jul teringat. Ya. Jadi ingatlah yang tu, jadikan dia panduan. Itulah di antara lah mewujudkan cara-cara nak mewujudkan penyemaian. Ada 8 faktor tadi yang telah doktor sharekan kepada kita. Mungkin apa yang saya boleh cadangkan, mungkin kreatif department IMR boleh buatkan satu mesej 8 perkara perlu waspada, senaraikan yang saya sebut tadi. Senaraikan ya. InsyaAllah boleh kita minta Encik Arif nanti. Okeylah, banyak kita dah sampai ke soalan yang terakhir ni. Agaknya apalah yang pesanan doktor lah untuk kepada para pendengar kita dalam segmen sekarang ni. Tajuk sekarang ni, berwaspada, mungkin ada pesanan sikit. Ya, peringatan saya kepada semua yang mendengar, jangan dengar sajalah. Okey, kena buat lah. Jangan, sebab kita ni ramai orang suka mendengar ilmu tapi tak suka mengamalkan dia. Itu kategori pertama. Ada juga orang tak suka dengar ilmu dan tak suka nak amalkan, lagi teruk lah. Okay? Jadi kita kena berubah diri, kita kena ubah minda kita. Sebab tu saya nak ingatkan, apa kata, mulai sekarang, rajin-rajin bila mendengar ilmu, jangan seronok bersiaran, tetapi aplikasikan pengetahuan yang telah disampaikan ni. Kita sama-sama menggunakannya dan kita beramal. InsyaAllah bagi mereka yang mendengar, anda sebenarnya telah pun menimba ilmu secara directly daripada nak kata kuliah on air lah ni. Okay? Dan bagi mereka yang mendengar ilmu, kita dah dapat pahala. Tapi kalau nak pahala lebih, amalkan dia. Okay? Dan nak berganda-ganda lagi, sharekan kepada orang lain. Jadi insyaAllah apa kita bincang hari ini, tolong-tolong dengarkan, tolong-tolong fahamkan dan tolong-tolong sharekan dengan orang lain supaya kita dapat manfaat bersama. Tapi yang paling penting, kita sendiri amalkan. InsyaAllah kita okey. InsyaAllah kena amalkan lah. Dan juga sebar-sebarkan kepada rakan-rakannya lain. Ya, khususnya untuk yang kata yang berwaspada dengan mulut tadi tu, yang paling penting, yang paling senang nak buat lah. Tapi paling susah untuk dilaksanakan. Betul. Okey. Sebab sekarang ni banyak jamuan lah, hari raya tak habis lagi, macam-macam. Okey, jadi selamat mengamalkan pengetahuan kita pada hari ini. Dan ada 2 pengumuman. Saya akan ada program di Hotel Grand Blue Wave. Petang ni pukul 5 bermula saya punya slot. Dekat Shah Alam. Di Shah Alam. Saya berada di situ sehingga hari Khamis. Jadi bagi mereka yang ingin berjumpa dengan saya, bolehlah berjumpa dengan saya selepas jam 6 petang, selepas habis program saya. Saya ada di situ. Dan bagi mereka yang ingin mendengar ataupun menghadiri ceramah kesihatan dan bagaimana untuk mengawet mudakan diri anda, okay, datang hubungi office saya di talian 03 55 111 607. Lagi sekali dah. Okey, 0355111670. Kita balik 670. Okey, 55111670. Hubungi, boleh bercakap dengan staf saya, nama Cik Aini.
untuk dapatkan tiket masuk percuma dan dapat berjumpa dengan saya, dan kita ada sesi pada hari Sabtu selalunya. Ya, tempat limited juga, jadi boleh dapatkan ruang untuk tempat sama ada masih ada lagi ke tidak. Nak masuk tu memerlukan tiket je? Tak, kita confirmkan seat saja. Dia tak ada tiket, tapi you kena daftar untuk pastikan berapa orang yang hadir dan sebagainya. So sebab kalau ramai, saya yang datanglah. Okay, kalau tidak kita ada penceramah lain juga. Tapi kita bercakap tentang faktor kesihatan yang saya rasa ramai orang patut dengar. Zaman sekarang ni kita banyak sangat penyakit dan sebagainya yang orang agak cuai. Yang macam kata tadi lah, kerana mulut badan binasa ni. Okay? Keluar masuk mulut je. Ya, faktor pemakan yang kalau makan ni masuk je, kita tak risau yang keluar. Kita risau yang masuk je. Ya. Jadi cubalah hadir, dan satu program kesihatan yang bagus yang kita boleh amalkan bersama, dan bagaimana nak mengawet mudakan diri anda. Sambil tu kita mengawet mudakan juga bumi kita yang semakin tua ni. InsyaAllah 2 in 1 dalam program tu nanti. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar. InsyaAllah kita bersiaran lagi dan ada masa. InsyaAllah seperti yang saya kata, kalau dulu setiap hari Isnin dah tak boleh nak pakai dah jadual saya ni, agak padat. Tapi insyaAllah saya cuba hadirkan kalau tak Isnin, hari Selasa seperti sekarang ni. InsyaAllah ya, udara seperti biasa hari Selasa. Baik, bagi anda yang baru mendengarkan kami di IMR FM, kita bersama dengan Dr. Sharifah Mazlina dah sampai ke penghujung rancangan dah pun. Apa pun kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Sharifah Mazlina kerana sudi hadir bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kalau tak ada apa aral melintang, bolehlah kita ke udara seperti biasa. Baiklah, kita nak tutup sesi perbicaraan kita pada petang ini. Saya nak putarkan satu lagu daripada Afgan dengan lagunya Dalam Mihrab Cinta. Teruskan mendengar IMR FM, Peneraja Survival Ummah.